Hai penonton semua, selamat kembali ke ruangan video The Scope. Hari ini kami akan bawakan kepada anda laporan pameran Mobile World Congress 2015 secara langsung dari Barcelona, Spanyol. Sekarang ini kami berada di tapak pelancaran telefon pintar terkini daripada Samsung, iaitu Galaxy S6. Samsung menggelar Galaxy S6 ini sebagai titik permulaan baru mereka. Mereka menjalankan projek Zero bagi menandakan permulaan yang baru dari segi rekaan maupun perkakas yang digunakan bagi menghasilkan standard yang baru bagi sebuah telefon pintar terunggul. Terdapat dua model yang dilancarkan hari ini, iaitu Galaxy S6 yang biasa dan juga Galaxy S6 Edge. Secara asasnya, kedua-dua telefon ini adalah sama, tetapi Galaxy S6 Edge mempunyai tambahan skrin melengkung di kedua-dua belah sisinya. Jika dibandingkan dengan perkembangan penggunaan bahan dalam model Galaxy mereka yang lain sebelum ini, kelihatan Samsung kali ini menggunakan pendekatan yang jauh berbeza. Galaxy S6 kini menggunakan rekaan unibody dengan kerangka besi yang lebih halus rekaannya berbanding Galaxy Series A sendiri. Selain itu, Galaxy S6 kini dilengkapi kaca yang bukan sahaja untuk skrin hadapan tetapi di belakangnya juga, sama seperti yang digunakan iPhone dan Huawei SN-P7. Ini memberikannya satu rupa yang sangat premium, tetapi juga tarikan kepada kesan cap jari. Bila dibandingkan, Galaxy S5 kelihatan seperti satu telefon yang sangat murah dengan kerangka plastik. Kamera belakang pada Galaxy S6 ini juga kelihatan lebih terbonjol keluar berbanding iPhone 6. Dari hadapan, Galaxy S6 mempunyai skrin sebesar 5.1 inci, sama seperti Galaxy S5 yang lama, tetapi S6 kali ini dilengkapi dengan resolusi Quad HD tinggi 2560x1440 pixel. Ini memberikannya kepadatan piksel sebanyak 577 piksel bagi setiap inci persegi. Galaxy S6 mempunyai ketebalan 6.8mm dengan kerangka besi yang lebih licin dan lembut apabila disentuh. Seperti biasa, Samsung meletakkan butang kawalan bunyi di sebelah kiri dan butang kuasa di sebelah kanan telefon bersama dengan slot SIM card nano. Sementara, Galaxy S6 lebih tebal sedikit, iaitu 7.0mm serta mempunyai slot kad SIM nano di atas. Di bawah telefon, terdapat port micro USB 2.0 yang kini diapit dengan port audio 3.5mm serta pembesar suara yang dikatakan mempunyai bunyi 1.5 kali lebih kuat berbanding Galaxy S5. Manakala di bahagian atas hanya terdapat pemancar inframerah untuk kegunaan kawalan jauh. Pada sisi Galaxy S6 Edge, skrinnya hanya melengkung sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan Galaxy Note Edge, ianya tidak melengkung sehingga ke hujung. Hasilnya, fungsi pada skrin lengkung S6 tidak sebagus Note Edge. Fungsinya lebih terhad. Kegunaan utama skrin lengkung S6 Edge ialah kontak kegemaran. Dengan menyapu dari hujung skrin, ia akan memaparkan 5 kontak kegemaran untuk memeriksa panggilan yang tidak dijawab ataupun terus menghubungi mereka. Apabila diletakkan secara terbalik pula, warna yang ditetapkan pada kontak kegemaran tadi akan memancar dari tepi dan memberitahu pengguna melalui pandangan sahaja. Jika panggilan tersebut tidak boleh dijawab, pengguna boleh menekan pada pengimbas cap jari di belakang dan ia akan menghantar SMS kepada kontak yang cuba menghubungi tadi. Terus sama muncul pada pelancaran ini ialah aksesori yang direka khas untuk Galaxy S6 dan juga S6 Edge. Satu aksesori yang menarik perhatian kami ialah penutup folio penuh dengan bahagian depan yang menggunakan plastik Lucina. Jika terdapat panggilan masuk, anda boleh melihat terus nama atau nombor pemanggil serta menjawab atau menolak panggilan tanpa membuka cover tersebut. Selaras dengan projek Zero yang dijalankan untuk Galaxy S6, Samsung memastikan ia dilengkapi dengan perkakas yang paling hebat. Buat pertama kalinya, Galaxy S6 dilengkapi CPU 14 nanometer yang lebih jimat tenaga, lebih efisien walaupun dengan penggunaan skrin Quad HD pada bateri yang lebih kecil. Ia dikuasakan CPU keluaran Exynos 8 teras 64 bit yang digandingkan dengan 3GB RAM LPDDR4 yang lebih pantas. Bagi storan dalaman pula, ia menggunakan memori flash UFS 2.0 dengan pilihan antara 32GB, 64GB dan juga 128GB. Tetapi seperti biasa, pasaran Malaysia mungkin menerima versi yang paling kecil saja, iaitu 32GB. Galaxy S6 kali ini juga tidak mempunyai slot kad memori microSD, tetapi Samsung menggantikannya dengan storan awan OneDrive sebesar 100GB yang boleh digunakan selama 2 tahun. Untuk mengambil gambar pula, kedua-dua kamera depan dan belakang kini mempunyai fungsi HDR masa nyata dan juga lensa aperture f1.9 yang boleh mengambil gambar dengan lebih cerah. Kamera belakang mempunyai resolusi 16MP yang disertakan penstabil image optical OIS. Manakala kamera hadapan pula 5MP. Kini Galaxy S6 dilengkapi fungsi mengambil gambar dengan lebih pantas.
Pengguna hanya perlu menekan butang home sebanyak 2 kali dan ia akan terus mengaktifkan aplikasi kamera walaupun ketika skrin terpadam. Tetapi ia digunakan hanya untuk mengaktifkan kamera saja. Untuk mengambil gambar, pengguna masih perlu menekan butang rakaman di atas skrin. Galaxy S6 dilengkapi bateri tidak boleh ubah sebesar 2550 mAh, manakala Galaxy S6 Edge pula sedikit lebih dengan 2600 mAh. Tetapi Samsung menyatakan ia mampu menguasakan Galaxy S6 sama seperti Galaxy S5 walaupun dengan skrin beresolusi lebih tinggi. Galaxy S6 juga mempunyai pengecasan pantas yang boleh mengecas 50% kapasiti dalam masa hanya 30 minit. Malah dengan pengecasan selama 10 minit, ia boleh memainkan video HD selama 2 jam. Di samping itu, Samsung turut menambah fungsi baru pada Galaxy S6 iaitu pengecasan tanpa wayar. Ia tidak memerlukan sebarang aksesori tambahan dan pengecasan tanpa wayar pada Galaxy S6 menyokong standard pengecasan tanpa wayar WPC serta PMA, tetapi ia tidak boleh mengecas pantas wayar. Walaupun begitu, ia masih satu fungsi yang sangat dialu-alukan. Samsung kini masih mengekalkan butang physical home pada Galaxy S6 dan kali ini butang ini dilengkapi dengan pengimbas cap jari yang lebih baik daripada Galaxy S5. Jika pada Galaxy S5 yang memerlukan pengguna menyapu jari di atas butang home, kali ini ia mempunyai kebolehan mengimbas 360 darjah yang boleh mengimbas dari apa jua sudut dan arah, sama seperti iPhone 5s dan iPhone 6. Dari segi perisian, tidak banyak perubahan antara muka Lollipop pada Galaxy S6 dengan Lollipop pada Galaxy S5. Sedia keluar dari kotak, Galaxy S6 terbina Android 5.0.2 dengan antara muka yang menyerupai kemasan badan Galaxy S6 sendiri yang kelihatan lancar dan lembut sama seperti di luarannya. Secara keseluruhan, Galaxy S6 menjadi titik penting Samsung mengorak langkah lebih jauh dalam pasaran yang sengit ini. Di atas kertas, ia memenuhi semua syarat yang diperlukan oleh peranti berprestasi tinggi. Cabaran terbesar yang mungkin dilihat pada Galaxy S6 seperti biasa adalah cubaan meniru Apple dengan rekan unibody serta pengimbas cap jari seperti Apple Touch ID. Manakala Galaxy S6 Edge pula dilihat bukan sesuatu yang besar kelebihan apabila dibandingkan dengan S6 biasa tadi. Dan secara jujur kami katakan, ia kelihatan lebih kepada suatu gimmick, terutama notis warna berlampu apabila ia diletakkan secara terbalik. Jika Samsung berjaya menghasilkan peranti berkuasa tinggi, kamera yang lebih baik dan penggunaan tenaga yang lebih efisien, Galaxy S6 pasti boleh dinobatkan sebagai peranti terbaik Android sekurang-kurangnya sehingga ketibaan Galaxy Note 5 yang akan datang. Teruskan mengikuti kami The Scoop untuk lintas langsung laporan dari Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol. Jika harga Galaxy S6 ini kena dengan prestasi yang boleh ditunjukkannya, maukah anda membelinya?